Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera, selamat petang kepada semua SLT dan YLT. Kita sebut SLT dan YLT. Untuk makluman, SLT itu ialah Senior Leader Team, iaitu terdiri daripada penolong kanan, manakala YLT itu ialah yang leader team. Semua setiausaha bagi transformasi sekolah TS25. So salam transformasi, dia ada tambahan nanti. Selepas ni ucapan-ucapan disusuli dengan salam transformasi. Okey, untuk hari ini kita ada perbengkelan pintas dan OPPM. Nanti saya akan terangkan sedikit sebanyak berkaitan dengan apa itu pintas dan apa itu OPPM. Okey. Dan kita lihat perkara-perkara yang kita ketahui TS25 ni mengikut lajur-lajur yang boleh kita ikut. Okey, kita teruskan. Libat urus, sebelum masuk kepada perbengkelan, saya nak sedikit makluman dan penerangan berkaitan dengan pengurusan fail TS25, libat urus fail TS25. Alhamdulillah, untuk setakat ini itulah paparan-paparan dari segi fail, cover file, semualah. Terima kasih kepada Farah. Mana Farah? Catat untuk hari ni, dia dah siapkan cover semualah. So kalau ikut contohnya macam ni lah, dia dah siap. Okay. Dan ada dia punya partition-partition yang boleh kita letakkan dalam file. Sedikit berkaitan dengan file. Ni maksudnya dari segi pengurusan file, penyediaan file, alhamdulillah dah siap. Ada 6 file. So saya dibantu di pejabat bersama Wira lah. Wira yang banyak potong, yang banyak print semualah. Okay, ada 6 dan dari segi setiap file tu ada isi kandungan yang boleh dijadikan panduan dan untuk diletakkan dalam file. Okay, ni dia punya partition. Kalau dilihat, saya tak tahu warna yang berlainan. So dia ada file 1 hingga 6 dan dalam tu banyak isi kandungan yang perlu diletakkan mengikut standard file TS25. So ginilah contoh. Nampak nak angkat takwim, kita letakkan takwim sekolah dan semuanya lah yang ada di dalam file. Strategik, kewangan, semua. Ni maklumat sekolah. So mana yang boleh saya bantu untuk masukkan setakat ini, saya letakkan mana yang ada. Okay. Satu lagi, dalam file ini kita letakkan senarai dokumen rujukan silang. Maksudnya kita tidak perlulah meletakkan semua isi kandungan yang ada dalam file ini. Dan kita tak nak file ini jadi beranak. Contoh file 1 bila penuh, tambah lagi jilid 2. So bila kita letakkan dokumen rujukan, maksudnya perkara yang sama tak perlu dibuat 2 kali kerja. Contoh dalam sini ni saya letakkan dalam belakang ni rujukan file.
helaian dan senarai ini boleh ditulis tangan, tak perlu di type sebablah ada dalam hard copy. So tu yang atas tu saya bagi contoh minit mesyuarat guru bilangan 2 diurus oleh unit pengurusan dan pentadbiran, dan kita letakkan benda tu di mana. Itu disebut lokasi dokumen, tajuk fail. Contoh minit mesyuarat ini berada di bilik PKP, bilik Faziah, di fail PK01 contoh. Penama dirujuk setiausaha lah Rohani, tarikh dan tanda tangan. Dan dokumen ini tulis tangan tak apa, tapi tulis tu cantik lah sikit. Okay. Dan semua benda yang ada di sekolah, kalau ada dalam fail ni kita boleh masukkan, tak perlu masukkan ke semua. Contoh ya. Nak tanya, yang ini contoh kan? Ya. Rohani ni dah fix ke nama dia ataupun contoh? Contoh. Kalau boleh orang lain, Syahrini ke? Tak. Sebab yang SU mesyuarat Puan Rohani, maksudnya Puan Rohani yang letakkan benda tu di file kan? Dalam file. Okey. Contoh. Alright. Contoh apa lagi? Contoh macam Mas Linda dia ada program. Program itu ada minit mesyuarat, mungkin jaringan. Maknanya yang penama dirujuk Puan ni lah, Mas Linda. Maksudnya person in charge lah. Ya. Untuk program tersebut lah. Okey. Faham, jelas? So tak ada masalah. Kalau tak apa, mungkin mula-mula ni belum biasa, nanti dah okey, senang lah. Dan ada beberapa file itu dia sebut ada peta kerja, nanti saya sebut sikit peta kerja dalam isi kandungan. Okey, hari ni jelas. Seterusnya kita tengok pada takbir urus untuk pengurusan file ni, dia ada 5, 6. Saya letakkan setiap file tu ikut unit masing-masing. Sebab bukan apa, file itu dijaga oleh siapa. Contoh file 1 pentadbiran. Pentadbiran ni biasa yang jaga saya dengan ni lah, Farah SU. File 2 kurikulum, file 3 HAM, bukan maksudnya file itu HAM yang punya. File itu tetap 6. Contoh file 4 ini dikawal selia, maksudnya dikawal selia oleh unit kurikulum. Dalam contoh file 4 ini, dalam isiannya ialah ada dapatan Google Form, pelaporan, postmortem, analisis. Okey, mana yang dalam tu kita tengok je lah. Okey, dia ada 6 termasuk sesi petang. Okey, petang Waina, file 6. Ya, Haji. Dia maksud dia kawal selia je. Oh, okey. Dalam tu ada lah benda yang perlu. Okey, ada 6. Dan setakat ini isi kandungan itulah. Setiap file tu ada isi kandungan tu yang dibuat partition tu. Contoh file 1 ada 6. Takwim, perancangan strategik, keuangan, kertas kerja, kertas konsep dan matlamat sekolah. Okey, tidak semua, contoh yang file 4 itu, file 1, nombor 4 tu kertas kerja ataupun kertas cadangan, tidak semestinya semua kertas cadangan itu diletakkan dalam file ini. Kita tengok kalau lebih kepada pengurusan ataupun kalau contoh kertas cadangan ataupun kertas kerja itu ada mengikut unit masing-masing,
tulis saja dekat dokumen tu. Senarai dokumen rujukan silang. Contoh yang nombor 2, fail nombor 2, pengurusan, minit mesyuarat, tu semualah. Tuan, Ya. yang file 1, file 2 ni dia bukan satu pengurusan, satu pelaksanaan apa tu ke? Itu saya tak update. Sorry. Jadi semua pengurusan saya tak tulis. Patutnya yang file 1 ni macam ni lah. File 2 diurus oleh Kuri. 3 Ahem. Tu. Okay, mana ni kesilapan ni. Nak kena, nanti saya nak edit balik. Mana yang dah ditanda tu, itu dah ada dalam file lah. Dan yang lain-lain tu kita tengok keperluan dari masa ke semasa. Kalau ada, masukkan. Right. Okay. Yang isi kandungan ni jelas Right. Itu antara ada 4, ada 3, 5. Okay. Yang tanda tu saya dah masukkan. Contoh file nombor 2. Nombor 2 penataran, yang itu penataran untuk taklimat, catatan semua dalam ni. Minit mesyuarat, saya dah ambil minit mesyuarat kelima dari pengurusan, menyatakan kita telah berada di TS 25. Ni semua nanti lah. Risalah semua ni lah. Mana yang ada risalah dimasukkan je. Okay, itu contoh lah. Baik, file ini akan diletakkan di bilik saya lah. Di rak tu. Boleh ambil. Ataupun nak letak tempat mana? Puan Zia boleh? Ada ruang tak? Puan Zia? Ya, Ji. File ni letak mana? Ada 6 file. Tadi, bilik saya dah tak muat tu. Tak apalah, saya ada ruang tu. Saya letak dekat situ, nanti nak update ambil je lah. Boleh masuk? Boleh. Boleh. Okay. Baik, kita teruskan, kita mulakan dengan perbekalan untuk hari ini. Apakah dimaksudkan dengan pintas? Apakah dimaksudkan dengan OPPM? So sebenarnya di sekolah semua pintas dan OPPM tu telah sedia ada. Cuma bila TS 25 ni diletakkan pintas dan OPPM tu di mana? Okay. Pintas akronim daripada ayat Pelan Intervensi Transformasi Sekolah. Dia punya akronim tu ada huruf besar, huruf kecil. Itulah dia sebab dia letakkan di situ. P besar, I besar, N kecil, T besar, A kecil, S besar. Saya pun tak tahu. Tapi akronim pintas itu dia punya tulisannya. Apa itu intervensi? Intervensi apa? Apa maksud intervensi? Apa macam kita nak pemulihan something kan, kita buat satu penambahbaikan ya. Kalau dari segi ayat perkataan intervensi menurut Kamus Dewan, ni adanya intervensi saja, membawa maksud campur tangan dalam sesuatu urusan yang melibatkan pihak kedua, ketiga. Maksudnya segala perbuatan, maksud plan itu tidak satu seorang. Dia ada gabungan antara yang lain.
Macam Puan Azia kata, untuk penambahbaikan tu plan intervensi. Okey, itu maksud plan intervensi pintas. Manakala OPPM itu ialah one page project manager, diringkaskan, diakronimkan OPPM. Dalam OPPM ni setiap unit wajib ada kedua-dua ini, pintas dan OPPM. Okey, bagaimana pintas dan OPPM itu sebenarnya sudah ada di sekolah. Nanti saya akan jelaskan sedikit berkaitan dengan pintas dan OPPM. Baik, bagi kita dah buat plan strategi organisasi dalam PSO yang sedia ada, yang kita dah buat itu, sebenarnya pintas itu ialah jadual 2. Jadual 2 ialah plan taktikal. Cuma dalam TS25 ini diletakkan disebut pintas. Jika kita lihat PSO, dia punya format itu ialah jadual 2, taktikal. Okay, manakala OPPM itu ialah jadual 3, iaitu jadual plan operasi. Yang sebelum ni kita dah buat plan PSO itu, jadual 1 induk, meletakkan itu ialah jadual plan strategik 3 tahun atau 5 tahun, kita ambil 3 tahun. Manakala pintas, jadual taktikal, dia punya tapak tu berbeza sedikit daripada pintas. Pintas ni lebih terperinci. Dan manakala jadual 3, plan operasi itu diletakkan di bawah OPPM. Okey. Ada soalan tak? Ada nak tanya? Ya. Tadi pintas ni jadual taktikal ataupun dikenali sebagai jadual 2 dalam PSO Betul. Okey, baik. Okay. Dia punya bezanya dia tapak lah. Tapak dia lebih banyak sedikit. Dia punya lajur. Okay. So setakat ini ada yang menanya, apabila dah sekolah ada TS25, perlu tak buat semula plan strategik? Saya kata, buat apa nak kerja 2-3 kali? Plan strategik yang sedia ada, dia sebenarnya sama menjurus kepada apa keperluan di sekolah, hal tuju di sekolah dalam tempoh 3 tahun. Yang macam kita dah buat 2021 hingga 2025. Isu plan strategik sebenarnya adalah isu. Apa isu yang berada di sekolah. Kita tahu setiap unit ada lebih kurang dalam 2 isu. So bagi saya tidak perlu buat semula. Yang dah buat tu diteruskan, cuma nanti bagi maksud pintas dan OPPM, kita sisipkan di bawah plan strategi organisasi. Maksudnya selepas ini kita tak perlu buat lagi jadual 2 PSO dan jadual 3 OPPM, jadual 3 PSO. Kita tukar kepada pintas dan OPPM. Okey, kita tengok. Ni yang kita dah buat hari tu, dah dibukukan, cuma belum kita buat. Kita banyak kekangan. Patutnya kita dah buat perbingkilan bersama KP. Okey. Inilah plan strategi organisasi yang sedia ada. Baik, untuk membuat pintas, dia kalau plan TS25 ni kita kena buat sama dengan plan PSO, cuma kita masuk terus kepada jadual 2 tu ialah pintas. Okey, dalam PSO ini kita ada, setiap unit ada
dia punya SWOT dia sendiri. Okey. Baik, ada perbezaan dari segi sebelum ini dengan TS25. Dalam pengurusan sebelum ini, kita ada 9 unit yang ditengok sebagai SKKSM. Saya tak ingatlah SKKSM dah apa. Maksudnya SKSM tu ialah kita ada 9 pengurusan, iaitu pengurusan kepimpinan organisasi, kurikulum, pokok, HEM, kewangan, pentadbiran, persekitaran, semua itulah. Dan bila dah TS25 dia dipecahkan kepada 4 sahaja. 4 tu ialah pemimpin berkesan, kedua kualiti guru, ketiga sokongan PIBG dan komuniti, dan yang keempat pembelajaran bersemuka. Maksudnya di sini bidang keberhasilan untuk TS25 hanya 4 saja. 4 tu dirangkumkan kepada 4 bidang ini yang diambil daripada SKKSM dalam pengurusan sebelum ini. Kita lihat di bawah, dia ada 4 saja. Ia disebut bidang keberhasilan. Yang pertama kita tengok kepimpinan berkesan, keberhasilan pertama. Kedua, kualiti guru. Ketiga, pengajaran dan pembelajaran bermakna. Dan yang keempat, sokongan PIBG dan komuniti. Dalam kolom kepimpinan tu dirujuk tadi yang berkaitan dengan kepimpinan ialah pengurusan organisasi, kurikulum, HEM-KOKO dan kewangan. Kualiti guru tu dalam tu, pengurusan organisasi, sumber manusia, kurikulum, HEM-KOKO, pembelajaran bermakna. Jadi bila kita membuat pintas, kita perlu ada 4 bidang keberhasilan ini yang dirangkumkan mengikut pengurusan yang sebelum ini. Okey. Kena ingat ada 4 bidang keberhasilan. 4, 1 kepimpinan, 2 kualiti guru, 3 PDP bermakna, dan keempat PIBG, sokongan. Okey, ada soalan? Ada nak tanya? Ya. Maksudnya bila kita buat pintas, kita tak rujuk dekat SWOT PSO kita lah, kita buat dalam 4 perkara ni je lah bidang dia. Okey, itu belum sampai lagi, nanti saya beritahu. Okey. Dalam 4 bidang ini, semua 4 bidang keberhasilan ini kesemuanya mengikut lajur pelan strategik. Bagaimana disebut lajur pelan strategik? Yang seperti Puan Razia kata, kita kena ikut yang pelan strategik induk yang ada SWOT, yang ada isu. Okey, saya bagi contoh. Ini saya ambil yang kuri lah. Pengurusan perancangan kurikulum. Kalau ikut unit masing-masing, nanti kita tengok unit masing-masing lah. KOKO, HEM, takbiran. Ini kita nak buat pintas dan OPPM mengikut saya bagi contoh untuk kurikulum. Yang disebut tadi ialah bila sebelum membuat pintas, kita dah kenal pasti yang kita dah buat tu ialah analisis SWOT tu lah. Itu dia kena pakai. Dan tidak perlu kita buat semula, benda tu dah ada mengikut isu yang ada di unit masing-masing. Okay, kalau seperti yang diingatkan, kurikulum ada, kita ambil 2 isu, iaitu yang kita buat dulu. Kurikulum ialah UPSR dan PBD. Oleh kerana kita dah buat,
dalam perancangan kita, kita dah letakkan isu yang pertama hari itu ialah UPSR. Bila kita dah sedia maklum UPSR itu dimasukkan dan kita boleh buat catatan untuk isu UPSR itu kita tulis digugurkan. Masuk digugurkan ni kita tak ada lah sebab kita dah tahu UPSR itu dimasukkan. Dalam plan strategik kita boleh tulis isu yang pertama itu digugurkan. Jadi kita tumpukan kepada isu yang kedua berkaitan dengan PBD. Termasuklah peratus MTM yang semua berkaitan dengan PBD yang ada di plan strategi. Okey, bila melihat kepada permulaan membuat pintas, kita tengok sama juga. Kita lihat kepada jadual induk, analisis SWOT itu yang kita dah buat ni. Okey, kita terus masuk kepada, kita tengok yang atas. Sabar sikit. Okey. Yang kita dah buat itu, nombor 1 pencapaian UPSR, 1B meningkatkan tahap pencapaian UPSR. Dalam nanti jadual keempat dan kelima dari segi pelaporan, kita boleh tulis UPSR bagi tahun 2021 mulai 2021 digugurkan. Maknanya kita tak gunalah isu yang pertama. Maaf Ji. Ya. UPSR tu dah dimasukkan. Kita tak perlu ganti dengan macam PPT atau PAT ya. Tak perlu. Tak, kita ada dalam plan strategi kan kita ada 2 isu. Yalah, maksud saya bila kita sedia maklum UPSR tu dimasukkan, kita tidak perlu mengubah kita punya PSO. Ya. Tak perlu Tak perlu, cuma nanti dalam jadual 4 dan 5 tu dia ada pelaporan. Kita boleh tulis UPSR mulai 2021 digugurkan. Maknanya tak ada lah. Dan untuk murid-murid yang tahun 6 yang sekarang tahun ini, kita letakkan mereka ini di perkara isu yang kedua lah, pentafsiran bilik darjah ke semua murid daripada tahun 1 hingga tahun 6. Okey, faham. Okey. Terima kasih. So, okey, kita lihat isu PBD ini kita jadikan untuk jadual kedua iaitu pintas. Okey. Baik, Ji, pintas. maaf menyelit sekejap Ji. Ya, boleh. Okey, ini jadual 1 ni kita akan guna selama 3 tahun kan? Kalau yang tahun ni kita boleh buat UPSR tu digugurkan dalam pelan operasi tu. Tapi macam tahun depan macam mana? 2022, 2023 tu kita masih dengan isu tu ke macam mana? Baik, untuk kita ada 3 tahun 2021, 2022, 2023. So yang tahun ini UPSR digugurkan. Betul. Next tahun depan sepanjang yang 3 tahun tu kita dah tak guna UPSR. Untuk 2022 sekiranya ada isu di kurikulum, isu tambahan, kita boleh letakkan itu sebagai isu yang baru. Kalau tak nak isu lain dibangkitkan dalam plan strategi itu, kita sambung terus ke isu yang sedia ada. Okey. Contoh tahun ini UPSR tak ada. 2022 ada tak isu? Contoh, ada tak isu lain daripada yang ada di dalam plan strategi? Puan Aziah ada tak lain yang ada isu? Ada tak? Kalau tak ada, macam murid pemulihan tak ada jadi isu aja. Murid pemulihan dia masuk kepada
yang bahagian PPD itu kita tengok kepada kalau ada isu masuk kepada yang PPD je lah untuk peningkatan murid pemulihan. Boleh? Macam prasekolah, kadang-kadang kan kita dapat budak pemulihan kita daripada prasekolah kita tau. Ya. Okey. Nampaknya macam ada kelemahan dari segi, tak tahulah nak kata kelemahan ke ataupun kita tak boleh nak ukur tahun 2020 tu COVID kan, budak banyak tak datang. Tapi masalah itu menyebabkan kita punya murid pemulihan tahun 2021 ni jadi ramai tau. Okey, gini. Dalam jadual induk, dalam nombor 3 tu dia ada disebut murid prasekolah. Itulah isu. So isu itu, jika ada isu yang berkaitan dengan murid prasekolah, kita boleh buat itu sebagai pintas. Dibawa ke pintas. 1, PBD. 2, tengok isu. Kalau isu itu terlalu kritikal, contoh yang Puan Azia kata murid pra ni kurang, maksudnya tidak boleh menguasai, kita boleh bawa itu kepada pintas. Nanti saya tengok lajur pintas tu Okey Ji, maksudnya kita sediakan dalam pintas lah apa isu tadi tu kan. Ya, betul. Satu, kita pastikan contoh kurikulum tu PBD tu memanglah perlu lah sebab dia general semua tahun 1 hingga 6. Jika ada satu lagi isu yang berkaitan dengan pra, kita ada dalam peran induk kurikulum, isu itu boleh kita buat kepada pintas. Okey. Boleh Kalau HEM kita tahu HEM kita ada 2. Apa Puan Sejlan? 2? Disiplin dengan kehadiran. Alright. Okay, dalam walau apa pun dalam setiap unit perlu ada pintas dan OPBM. Maksudnya kalau HEM kita tekankan kepada kehadiran, kita buat pintas tu pintas kehadiran. Mungkin dalam disiplin tu agak kurang, kita tak perlulah sangat untuk buat pintas. Okey. Kita lebih kepada isu kehadiran. Okey. Kalau KOKO pencapaian murid mengikut unit. Unit banyak kepada sukan dan permainan. Kita nak ke peringkat apa? Negeri, kebangsaan dan sebagainya. Sama dengan co-akademik. Kita nak co-akademik tu nak ke mana? Bila nak ke mana tu kita boleh buat itu sebagai pintas. Okey. Jelas? Terus kita teruskan. Ni tadi pintas, plan intervensi transformasi sekolah. Dalam petak yang kita nak lihat ini, itu ialah jadual 2. Seperti yang disebut tadi, perlu dalam pintas ni perlu ada 4 bidang keberhasilan atau aspirasi. Yang disebut tadi itu ialah persekitaran pembelajaran bermakna, kepimpinan berkesan, guru berkualiti dan sokongan PIBG. Ini bermaksud setiap isu dalam pintas itu perlu ada 4 perkara ini. Maksudnya dia ada 4 tapak dalam satu isu. Hari ini pening? Okey. Saya ulang Setiap unit HEM, unit kuli, HEM, KOKO, PPKI pun sama. Setiap isu itu dalam pintas perlu ada 4 tapak bidang keberhasilan. 4 bidang keberhasilan tu ialah itulah yang 4 tu. Maksud 4 line setiap satu isu. Okey, nanti saya tunjuk. Contoh yang di bawah
kita ambil yang pertama tadi, dia ada 4, perlu ada 4, maksudnya di sini nanti pintas ada 4, OPPM pun ada 4. Ya? Right? Pintas dengan OPPM tu dia ada 4 benda yang sama ni lah. 4 benda yang sama, tapi tapak OPPM dengan tapak pintas tu berlainan. Maksudnya 4 dan 4. Okey. 4 pintas, 4 OPPM bagi masuk 4 bidang keberhasilan. Kita ambil satu, yang pertama kita ambil persekitaran pembelajaran. Ini bagi kuri untuk tapak ini, sekejap. Tak nampak kecil sangat tulisan tu. Sekejap. Okey, untuk pertama persekitaran pembelajaran bermakna, untuk tapak pintas ini, yang ini saya buat untuk format yang cantik. Kalau kita tengok dalam pasaran format pintas, dia main buat je lah, main bodoh je lah. Tapi saya nak standardkan, bagi dipatternkan bahawa petak apa tu, tapak ini lebih mesra dan cantik. Kalau kita tengok dekat yang lain, kalau kita Google ke apa, kalau kita tengok tapak pintas yang hanya ada tajuk dengan nombor 1 hingga 13. Tidak ada warna, kosong je. Dan di atas ni pun tak ada. Iaitu TS251, jadual 2 pintas tak ada. Ini sebab saya patternkan bagi dia cantik. Okey. Untuk tapak pintas, saya belum masuk kepada bidang keberhasilan ni. Okey. Sekejap. Besar sangat. Okey. Alamak. Alright. Tapak pintas ada 13 lajur. 1 hingga 13. Kalau kita lihat kita dah buat dulu jadual 2 dalam PSO, dia ada tapak-tapak yang lain sikit lah. Tapi dalam pintas ni dia buat sekali je. Masuk sekali ni dia ada 13 lajur, iaitu yang pertama bidang keberhasilan, ada 4 tadi tu, kita masuk yang pertama ialah persekitaran pembelajaran. Kedua, data dikumpulkan. Ketiga, bidang fokus. Keempat, TOV. Kelima, kriteria, ETR, indikator. Keenam, aktiviti dan program, inisiatif. Ketujuh, pihak bertanggungjawab. 8, tempoh bila masa yang perlu. 9, keperluan sumber. Kita ambil sumber dari mana, biasa tu dalam peta kerja kita sumber kewangan tu dari mana. PIBG dengan harga, dengan amount, berapa kos. Okay. Kaedah pemantauan, dapatan eviden, dapatan penilaian dan kos sebenar. Okey, gini. Kalau kita buat pintas, yang pertama semua lajur itu perlu ada data. Data tu dari mana, kita kena data tu memang kita betul-betul kenal pasti itulah data yang betul lah. Ini sebut pintas pun salah dia akronim. Balik. Okay. Data tu maksudnya contoh kurikulum, kita boleh ambil data di PPD. Kalau SKPMG tu di
di laman portal SKPMG tu. Kalau untuk guru, kita ambil standard 4. Kalau Koko, kita boleh ukurnya dari segi pencapaian. Okey. Data ni ada nak menanya data? Ada soalan? Ji, boleh ulang balik tak data tu? Okey. Kurang faham. Okey, data ni untuk membuat pintas, kita perlu ada data yang betul-betul sahih. Okey, contoh kalau PBD, kita boleh ambil data itu daripada yang apa itu yang buat tu apa? PBD punya Laporan tu ke? laporan. Okey. Kalau Ji, data kan kita akan plan untuk sepanjang tahun kan. Ya. Data kita lihat daripada data yang terbaru ni ke ataupun data dari tahun sebelumnya, Ji? data yang TOV itu data dari sebelum lah. Yang KPI tu kita anggarkan, kita tengok yang kita buat plan strategik itulah yang macam ni. Ni TOV. TOV dia berapa, lepas tu sasaran ni contoh 45, 55. Kita ambil dari sini bawa kepada data yang ada untuk isu di sini. Ji, data tu ialah data TP TP 1 hingga TP 6 tu ke? Dia kalau ikut PBD, dia tak ada peratus. Ada peratus tak? Tak ada kan? Ada? Tak ada. Dia kena buat data peratusan keseluruhan murid tahun 1 hingga 6. Sebab dia tak ada tapak, dia kena buat sendiri tu. Untuk mengukur peratusan TOV PBD. Contoh yang tadi tu peratusan. Okey. Itu nanti kena tengok. Buat balik. Kalau sama dengan HAM, data diambil daripada APDM. Koko diambil daripada contoh bilangan pencapaian. Kita tengok kita tengok ini dari atas plan strategi. Plus program aktiviti, kita kena lihat program aktiviti yang berkaitan dengan persekitaran pembelajaran berkesan. Contoh di sini Nilam, ini projek apa ni, projek PEN tu. Kita tengok kepada apa yang kita perlu buat untuk meningkatkan di sini PBD. Contoh kalau HAM, aktiviti dia apa? Jom ke sekolah. Apa lagi? Samsina? Lupa lah. Untuk disiplin, jom ke sekolah, lepas tu jokers, awal ke sekolah. Yes. Sama juga. Kita letakkan di lajur ke-6. Ke-7, siapa yang bertanggungjawab? Kita tengok. Kalau contoh panitia, kita letakkan di panitia. Kalau semua guru lah. Kalau guru kaunseling. Kalau di sini bulan panitia, ini contoh bulan panitia tu kepada KP dia. Alright. Koko, ada menanya Koko? Koko kita tengok tadi, kita tengok pada plan strategi yang induk di atas. Kita sasarkan apa? Okay, tempoh, kita tengok tempoh berapa lama kita nak buat. Sumber kewangan, kita ambil daripada kertas kerja. Contoh kita dah tahu kertas kerja tu berapa kos dia, 500, 1000, 2000, 3000 setiap program.
Okey. Kaedah pemantauan, kita tengok kepada OPPM, lepas tu pelaporan-pelaporan dan apa yang kita boleh tengok sebagai program yang kita nak buat. Okey. Dapatan eviden tu kita ambil banyak kepada pelaporan lah. Setiap program. Dapatan penilaian output, itu hasil kita tengok dia punya kesan ataupun penilaian dan kos benarnya bila dah selesai setiap program. Okey. Untuk lajur pintas kita ada 13. Setakat ni ada soalan? Ada yang menanya? Okey, kita nak buat pintas ni dalam tempoh COVID ni ke kita nak rancang untuk kita rancang je tapi mungkin kita tak jalankan dulu. Dia gini, sama juga kalau kita buat plan strategi organisasi yang asal dulu, kita patutnya kita buat plan jadual 1, jadual 2, jadual 3. Yang ini pun sebenarnya sama. Cuma kita buat itu sebagai perancangan. Jika ada kengkangan, contoh kita dah buat daripada Januari, contoh Februari hingga November, tiba-tiba tak dapat dijalankan. Dalam catatan kita kena tulislah catatan itu kenapa tidak dapat dijalankan, sebab kengkangan satu ialah COVID ataupun penutupan sekolah kerana COVID. Itu je lah. Okey. Alright. Jadi satu ialah pembelajaran bermakna. Yang kedua, kepimpinan berkesan. Kepimpinan berkesan ni lebih kepada guru lah. Right. Data yang diambil standard yang telah ada di SKPM. Right. Untuk yang sama ada tahun berapa, kita tengok yang terdahulu. Kalau terdahulu tu dia lebih banyak kepada 2019, kita boleh ambil 2019. Kalau 2020, sebab 2020 ni kita dah banyak penutupan sekolah, kita boleh ambil 2019. Bagi bidang kepimpinan, apa program yang untuk pemimpin berkesan, kita buat perbengkelan, program pembestarian sekolah. Kalau pokok, program yang pergi Melaka tu tak boleh kira. Program yang pergi Melaka tu sebab dia tak ada dalam ni. OPPM, tak ada dalam pintas. Dalam PSO. Sepatutnya ni bengkel pintas dengan OPPM ni dia sebenarnya kena 3 hari 2 malam. Boleh tengok ini dah tak dapat lagi Melaka. Ni Puan Samsina, apa status hotel tu Samsina? Dia tak tanya apa-apa lah sebab dah PKP kan. Dia pun tak adalah tanya kita bila nak datang lagi. Sebab dia pun tahu Selangor asyik tak boleh keluar je. Sebab setengah tempat tu bila kita dah booking, kalau lebih daripada setahun, dia burn. Dia akan rujuk balik. Setakat ni dia tak ni lah, nanti saya follow up balik dengan dia. Boleh tak extend lagi? Dia kena extend lah sebab tunggu lah. Bila nak tunggu. Hari tu dia nak buat, hari ni tak boleh pula. Dah cuti sekolah tu kan, kalau tidak dah pergi dah. Tak apalah, mesti ada kemah dia, kita tunggu lah. Tak bila tak tahu Alright. Untuk
di bawah kepimpinan unit Koko, kita boleh buat itu sebagai untuk guru, apa itu ladap, apa yang boleh dibuat. Khusus Untuk kerja Koko. latihan ke? Khusus Ha? kerja latihan. Ya, khusus latihan untuk guru. Macam HEM kita boleh buat khusus apa dia yang boleh. Okey. Itu bahagian kepimpinan. Dia punya laju ni pun begitulah. Untuk yang awal perancangan kita tak perlu tulis semua ke semua 13. Kita hingga 10 saja. Sebab bila kita laksanakan baru kita tulis yang ke-11, 12 dan 13. Dalam perancangan kita hanya buat dalam lajur 1 hingga 10 saja. Sebab kalau mungkin tak kita rancang, kita tak ada kertas kerja, bagi keperluan sumber ini kita boleh anggarkan. Contoh kita nak buat bengkel. Kita bengkel ni 100 ni kena betul 100 ni bukan untuk makan. Kita sebut untuk kos bahan cetakan, bahan sijil, kos ini. Dari segi tata cara sumber kewangan, sebenarnya untuk kita bawa ke claim dengan kerajaan pun sama juga. Kita tak boleh tulis ini kos makan guru. Kita boleh terus tulis bahan-bahan keperluan sijil. Dalam kita buat, contoh kita ada program besar pun, dalam sumber keperluan sumber ni sebenarnya banner pun tak boleh ditulis di situ. Kalau ikut sebenarnya lah. Tapi kita boleh tukarkan amount itu kepada bahan-bahan khusus dan sijil-sijil yang berkaitan. Okay. Ya. Dengan pintas ni bermakna pelan taktikal dengan operasi tidak perlu lagi kan? Tak perlu. Okey, tak perlu. Jadi selepas ini penggunaan pintas dan OPPM disisipkan di pelan operasi yang sedia ada. Dua lah dengan OPPM sekali. Ya. Okey, kita tengok yang ketiga. Guru berkualiti. Apa dia maksudkan guru berkualiti? Sorry, sampuk sikit. Ya. Pelan operasi tu laporan kan, macam format laporan tu kan. Maknanya tak payah buat format macam tu dah, terus je tulis dekat lajur 11, 12, 13 tu. Tak perlu lagi format macam pelan operasi ada objektif apa benda yang tu tak payah lagi dah. Tak payah. Maknanya untuk yang lepas ini format jadual 2, 3 buang. Terus kepada pintas dan OPPM. Tapi laporan tu perlu tak kita buat untuk masuk dalam file tu, macam kalau dah aktiviti tu kita dah buat dah, perlu buat laporan kan. Jadi laporan tu guna format plan operasi lagi ke atau format lain? Tak, bagi laporan, setiap laporan kita buat macam biasa. Kita ada yang format laporan tu kan. Format laporan itu kita buat macam biasa. Itu diletakkan sebagai kaedah pemantauan. Dan kita boleh masukkan kepada lajur 11 dapatan eviden. Apa eviden tu ialah bukti kita dah buat pelaporan. Kita ada bergambar. Kalau kita lihat yang sebelum ini, kita masih menggunakan format laporan tu jadual 3. Betul. Jadual, itu kita guna pakai sebagai laporan sedia ada. Okey, faham. Sebab
setiap sekolah mungkin berbeza laporan-laporan aktiviti. Kita nak memudahkan memudahkan kalau contoh laporan itu, format itu lebih mudah dan senang digunakan, tak ada masalah. Kita tak boleh terus benda itu tidak valid. Kita boleh guna dan boleh diguna pakai sekiranya benda itu lebih ke arah memudahkan. Kita tak nak ditukar yang lain. Okay. Kita tengok kepimpinan dah. Ketiga, guru berkualiti. Dia masih kepada guru berkualiti. Okay. Dia guru berkualiti banyak kepada penglibatan untuk murid. Contoh, PPD, kita nak guru itu lebih kepada memperkasakan untuk murid. Contoh dibuat di sini adalah program intervensi, program bengkel kebat. Itu untuk penglibatan guru kepada murid. Itu untuk guru berkualiti. Okey. Dan akhir, sokongan PIBG. Sokongan PIBG ini ialah lebih kepada murid. Contoh, kehadiran murid dan sasiah murid. Kalau sokongan PIBG ini dalam semua unit benda yang sama, tak ada masalah. Cuma program dan aktiviti kalau terkena sama, kita boleh ambil. Kalau lain, kita boleh buat yang berkaitan dengan kurikulum dan KOKO. Rasanya kalau aktiviti PIBG ni rasa tak ada sangat sebab dia benda sokongan. Contoh dia buat macam ni, ini sesuai untuk HEM. Dia sesuai untuk kuri juga sebab kehadiran itu untuk murid belajar di sekolah. Macam kita tengok fokus kepada kehadiran murid, sasiah murid, tingkah laku murid di dalam kelas dan sebagainya. Kita ada program counselling. Mungkin ada di tajuk besar dia apa. Program contoh, program jom ke sekolah, guru penyayang. Dan itulah. Itu untuk sokongan PIBG. Okey, setakat ini ada 4 bidang kepasilan. Kena ulang balik. Ingatkan balik. 4. Setiap pintas ada 4 bidang kepasilan, 4 tapak perlu dibuat. Okey. Setakat ini pintas ada pertanyaan? Dia tak akan nampak kalau kita tak buat berbengkel secara bersemuka sebenarnya. Bila kita dah buat, baru kita nampak. Tak apa, cuma hari ni saya akan terangkan apa keperluan, apa yang boleh kita lihat berkaitan dengan pintas. Lepas tu, lepas tu kita akan masuk kepada OPPM. Bila kita dah siapkan pintas, setiap pintas ke bidang kepasilan tu kita akan tengok lajunya kepada OPPM. One page. Project manager. Okay. Setiap unit perlu ada OPPM mengikut keperluan yang ada di
pintas. Kita ambil contoh, saya ambil contoh satu. Ni Aduh, pening tengok ni je. Dia sebenarnya saya memang mengelakkan daripada buat FPPM ni. Saya lebih suka, ni saya terus terang lah. Saya lebih suka PSO yang sedia ada sekarang ni. Sebab dia lebih mudah. Contoh, kita dah ada jadual 1, kita ada jadual 2. Jadual 2 macam mana, jadual 3 tu ialah plan operasi. Kita hanya letakkan nama-nama dan kolom-kolom. Tapi untuk pintas, kita kena buat daripada pintas tu kita letakkan semua perkara dilambakkan di satu page. Satu kolom ini, satu format ini disebut OPPM. Okey. Yang macam ni saya tak nak terangkan banyak-banyak, nanti pening kepala. Kena tengok, kena explore. Cuma dari segi memang saya nak satu benda yang cantik. Saya buat tapak ni untuk format yang lebih menarik lah. Kalau kita tengok pun sama dengan pintas, dia punya tapak ni bodoh. Dia tak ada yang betul-betul cantik, dan saya formatkan ini untuk lebih menarik. Sebab bila kita tengok satu page ni dah pening kepala, apa yang bulat, apa yang satu, apa yang dua, apa yang perlu buat ada di kolom-kolom itu. Ni pandangan orang yang tidak mahir bab macam ni kan. Patutnya kita buat satu benda yang mudah kita faham. Macam kita tengok ni, kecil-kecil ni. Kita terpaksa tengok setiap laju, setiap baris tu satu-satu. Kalau yang format lama tu, dia lebih jelas kan. Betul. Direct to the point. Macam ni macam ada dot sini macam kenapa dia orang pergi detailkan benda ni macam ni je? Dia dah tak ada kerja tu. Sebab dia macam okey. Saya pernah bangkitkan benda-benda macam ni. Sebab kita ni cikgu, kita ni berada di sekolah. Ni record ni. Record lah. Tak apa. Kita berada di sekolah. Kita tak ada macam satu di jabatan, di PP, dia ada satu unit masing-masing. Dia ada unit, contoh unit unit pembelajaran. Dia akan fokuskan pembelajaran aja. aja. Pokok kan. Kalau kita semua disumbat. Bila disumbat, dia bagi macam ni, kita bukanlah pakar sangat. Tapi tak boleh buat apa lah. Jadi bagi macam ni. Cuma kita kena tengok, kena hadam apa yang ada dalam kotak-kotak ni. Kalau 10 kali dah boleh faham. Kalau rasa tak nak faham, tak boleh faham lah. Okey. Yang ini tapaknya kalau bersemuka saya boleh terangkan satu-satu. Sebab kita ada perbengkelan. Cuma di sini saya nak terangkan inilah tapak asas yang boleh kita buat melalui OPPM selepas kita dah buat pintas. Okey. Rasanya kalau saya dia boleh rangkumkan satu OPPM ni untuk 4 pintas, 4 bidang keberhasilan bagi saya. Sebab bila disebut suruh buat satu pintas, satu PPM, memanglah orang kata lebih cantik. Tapi kita yang tak cantik, kita yang pening kepala. Mengikut kesuaian. Nak tanya sikit. Sorry. Objektif kursus ke objektif khusus? Mana? Dekat atas yang warna biru tu objektif kursus. Yang dekat dalam peta yang ada pangkah bawah yang tengah-tengah tu objektif kursus. Itu
bila dah pukul 1, pukul 12, pukul 1 lebih menaik tu, typo lah tu. Tak nampak apa nak baca, Syam. Objektif Dekat tu yang Haji share dekat tu, print yang Haji suruh print tu. Dia bukan objektif khusus sebenarnya, objektif khusus. KU. Hash. KUSUS. Bukan Kursus ke? khusus. Okay, khusus Dia who tu KH ke KU? KH. KH. Ni kena tukar. Khusus. Khusus. Khusus, bukan kursus. Kursus ni kita berkursus. Tu. Sehari ni sebut KHUSUS. Khusus. Typo. Bila dah type pukul 1:30 pagi macam tu lah. Macam mana? Cuma saya terangkan sedikit berkaitan dengan OPPM ni, tapak ni. Nanti saya akan bagi, nanti saya ubah sikit dia punya kesilapan typo tu. Okey, kita lihat nama sekolah. Okey. Ketua ni kalau boleh tak perlu tulis nama nama pelonggaran. Kita tulis nama jawatan. Sebab bila kita buat OPPM ni, tiba-tiba contoh bertukar, ganti orang lain. Jadi nama contoh Ketua Puan Azia binti Karim, pelonggaran pentadbiran, tiba-tiba tukar menjadi Gusa. Jadi nama dia melekat di sini. So kita Cik baik Haji cakap macam tu, kalau Haji cakap tukar sekolah lain nangis saya. pelonggaran kita tulis jawatan. Pelonggaran hal murid, pelonggaran kurikulum, pelonggaran pendidikan khas. Pelonggaran petang membantu ke semua unit. Okay. So objektif tahun semasa, tarikh, nama program, tema. Okay. Jadi objektif khusus. Yang bawah ni betul. Atas ni salah. Betul Tamsinah? R tak ada R. KHUSUS. Okay. Typo. Khusus. Alright. Okay, projek ataupun aktiviti ini tidak semuanya banyak. Kalau rasa dalam OPPM, dalam pintasnya ada contoh 2, ni dalam kualiti, 2 lah dia ambil daripada sini. Aktiviti, kita ambil sini 2. Kalau 4 lah. Okay. Yang bulat-bulat ni dirujuk kepada petunjuk bawah. Projek separuh selesai, dah selesai. Okay, ini ialah bulan Januari hingga Disember. Ada setengah kita tengok dia mengikut minggu. Minggu macam minggu akademik, minggu 1 hingga minggu 42. Jadi itu dah terlampau pandai sangat, terlampau rajin sangat. Tak payah nak pakai minggu, pakai bulan cukup. Dia ada 12. Di sini ialah orang yang bertanggungjawab. Orang yang bertanggungjawab kita tengok daripada sini. Siapa? Guru bimbingan kaunseling, semua murid. Ataupun di sini Eslul Adab, SLT, kita tulis SLT, Eslul Adab, PK petang, PK camp, PK koko ataupun yang bertanggungjawab untuk program. Okey. Aktiviti yang difokuskan tadi tu memerlukan kos. Kosnya berapa? Dia ambil daripada sini lah. Mana yang ada kos tadi tu. Contoh ada kos. Bila ada kos tulis sini. Right, jumlah. Jumlah ni biasanya kalau ada program, contoh sini program hingga 5 ada 9,900. Okay, objektif, kita tengok objektif pada yang ada di buku apa tu, di kertas kerja lah.
untuk khususkan kepada program. Okay. Ada soalan? OPPM? Tuan Nis nak tanya, Ya. kalau ikutkan yang OPPM ni, yang ini Tuan letak semua aktiviti sekaligus kan? Ya, Bukan betul. asing-asingkan kepada yang ikut keberhasilan tadi. Kan? So maksudnya tak ada masalah kalau kita buat macam ni. Tak ada masalah. Yang Okey. penting kalau buat 4 itu, semua aktiviti keempat-empat bidang keberhasilan ni diletakkan di satu ni. Diletakkan di semua sini. Bagi saya kalau ikut tata cara sebelum yang saya pernah khusus, dia nak satu pintas, satu OPPM. Tapi Sebab kalau belajar pun macam tu lah, dia kata satu Ya. program tu kiranya Ya. satu OPPM lah, dia Betul, tak boleh betul. campur macam ni kan. Betul. So kalau ikut macam ni pun kalau ikutkan senang lah, semua Ya. sekali harung kita buat dalam ni. Ya, sebab kita ni orang jadi sekolah je pun. Dia lebih senang kalau saya 4 bidang keberhasilan ambilkan satu OPPM je. Okey, kalau macam tu ikut unit. senang. Senang. Hmm. Kita letakkan situ. Okey. Jadi Kasih, Tuan. kalau nak buat semua penat. Satu bidang keberhasilan, satu OPPM. Jadi kita buat rangkumkan semua, dapatkan satu OPPM. Mengikut 4 bidang keberhasilan dari segi aktiviti yang kita letakkan di unit masing-masing. Right? Ji, respon boleh. apa tu? Kalau kita campak semua dalam satu aktiviti yang 4 tadi jadi satu ni, aktiviti tu mungkin tak ada masalah lah. Ya. Tapi yang bermasalah bahagian objektif tu dengan tema dengan objektif am. Macam mana kita nak cari tema tu, objektif am tu dan objektif khusus tadi. Objektif khusus ni berpandukan aktiviti ni kan. So banyaklah lajurnya lagi aktiviti ni jadi kalau kita sumbat satu OPPM ni. Dia ada pro and contra. Kalau kita nak buat satu-satu, kita ada beberapa benda yang mudah. Contoh sebab kita tak nampak lagi kan. Kalau kita buat bengkel baru kita nampak. Contoh dia tidak semestinya satu unit kuri ni boleh dirangkum ke satu OPPM. Kalau contoh unit ham tak boleh, kita tak boleh nak buat satu. Sebab kalau kita buat satu, kita akan tambah objektif panjang-panjang, dia akan jadi lebar gitu. So maknanya sekarang kita ikut kesesuaian jugalah. Dia gini, bagi saya itulah. Kalau saya buat satu je. Tapi kekangannya kalau buat satu tak cukup dia punya kolom. So macam mana? Kalau saya baik buat ikut satu-satu. Sebab taklah banyak sangat rasanya. Sebab tema pun senang kita nak cari. Objektif am pun kita senang nak cari. Lepas tu objektif pun mungkin 1 atau 2 kolom je kita guna. Macam contoh sokongan PIBG dan komuniti. Kita ambil satu bidang keberhasilan, kita letakkan OPPM dia satu, iaitu dalam sokongan dan PIBG program-program yang dibuat. Contoh aktiviti ni 3 aktiviti, kita letakkan sini 3. Kan? Jadi nak pantau pun senang lah. Maknanya kita ambil satu nilai tu untuk komuniti tu. Kita tengok Januari buat apa, Februari jalan yang aktiviti mana, macam tu lah. Kalau pendapat saya lah. Kalau yang lain terpulang lah macam tu lah. Yang saya nampak lah dekat ni. Contoh kalau kita buat guru berkualiti, kita ada dua sahaja program, dan objektif ni pun kita tak ada banyak sangat. Dia kolom objektif tu je yang masalah. Yang aktiviti tu tak ada masalah. Objektif tu nanti. Objektif.
letak kat situ. Hmm. Hmm. So, Ji, nanti benda ni Haji tak share dengan orang lain kan? belum. Okay. Belum. Community tu salah je. Itulah. Bila dah type pukul 1, jatuh lah. Nanti minta yang mana apa itu, typo tu kena betulkan lah. Kemenjaduan murid. Tak apa, dalam pentadbir saya dah share yang apa tu, yang soft copy. Nanti saya share dekat grup apa tu, takwim. Nanti Puan Aliza, Aliza? Nama saya, okey. Baik, bila last? Nanti saya bagi dekat grup. Okey. Mana yang boleh dibetulkan. Okey, bila kita dah nampak gini, kita dah dapat satu benda yang beberapa cadangan yang boleh kita lihat. So bagi saya, jika setiap unit itu berkeperluan untuk membuat 4 bidang keberhasilan ni, 4 OPPM, so tak ada masalah. Kalau contoh unit yang lain, ada perkara-perkara yang boleh digabungkan dan mempunyai objektif yang sama, boleh disatukan daripada 4 bidang itu ataupun 2 bidang keberhasilan itu menjadikan 1 OPPM. Dia ada pilihan 1, 4 bidang keberhasilan, 4 OPPM. Kedua, 4 pintas, 1 OPPM. Ketiga, 4 pintas, 2 OPPM. Ikut kesesuaian unit. Bila kita dah bikin baru kita nampak. Okey? Boleh? Ataupun Ji, cadangan lah yang 4 objektif tu, boleh tak kita buat bidang keberhasilan kat situ? Contohnya satu tadi, penguasaan, kita buat objektif sama lah, maknanya Hem, Koko, Kuri sama, dia punya objektif dia meningkatkan kepimpinan guru ke, lepas tu pembelajaran bermakna, lepas tu guru berkualiti, lepas tu semua PABG. Maknanya objektif khusus tu 4 tadi, berfokus pada 4 tadi saja. Lepas tu aktiviti tu kita sumbatkan lah semua aktiviti daripada 4 tadi, 4 pintas tadi. Boleh tak buat macam tu? Maksudnya dalam OPPM ni, objektif objektif khusus tu kan ada 4 tu dia macam kan. Meningkatkan penguasaan Inggeris lah apa tu. Tapi boleh tak kita letak kat situ, dia ada 4 kolom tu, kita letak 4 bidang keberhasilan kat situ. Hem ke, Kuri ke, Koko ke sama. Sebab kita nak menuju keberhasilan kat situ juga. Kan? Boleh tak kita taruh kat situ? Jadi cuma kita guna satu OPPM je lah. Cuma nanti dia punya bahagian tema tu, nama program ikut unit. Yang tema tu ikut unit lah. Kalau macam yang tema tu sebenarnya nak tulis apa tu sebenarnya Ji? Tema ni nak cari kat mana tema tu sebenarnya? Tema ni kalau dekat kertas kecil tu ada tema, tak ada. Saya pun tak tahu lah. Sebab kalau ikut aktiviti ni bermacam-macam aktiviti. Kalau kita gabungkan 4 tadi sampai keberhasilan tu. So tema tu nak menjurus kepada mana? Kepada komuniti ke, kepada pembelajaran ke, macam tu. Tema ni sebenarnya dia ikut kepada bidang keberhasilan rasanya ni. Ataupun tema tu ikut kepada yang projek ni kot. Aktiviti kita berkenaan dengan apa, so kita buat tema melalui aktiviti ni. Contoh macam ni kan dalam classroom language, so kita punya tema adalah sekolah berkualiti tanggungjawab bersama. Maksudnya semua orang lah yang akan laksanakan aktivitinya. Itu pandangan Yus lah, tapi tak pasti. Tema tu sama je, setiap unit tu guna benda yang sama je tu. Macam tu. Sebab objektif kita pun memang nak mewujudkan sekolah berkualiti kan. Itu tema Hem, Kuri, Koko. Okey, maksudnya nanti kita letakkan
objektif khusus ni 4 bidang kefasilan dan tema tu kita letakkan satu. Satu semua. Untuk, Satu saja untuk semua semua kelas. unit. Alright. Betul. Dan Macam program tu. untuk unit masing-masing. Ah, Objektif am, tu macam Kuri tu ikutlah Ah. dia nak capai apa tadi. Alright. Koko tu dia nak capai Okay. apa. Hem dia nak capai apa. Farah. Mana Farah? Ya saya. Farah nanti saya bagi tapak tu yang objektif tu kena tukar. Kita nak bagi satu tapak yang seragam untuk semua unit. Okey baik. Dengan tema Tema. Apa tadi? Tema tu sama. Okey. Yang objektif yang nama program tu kosongkan. Okey. Okey baik. PM to P. Alright. Okey. So, Okey. ada lagi? Apa yang Kak Syamsina dengan Kak Yusadi bangkitkan. Sekarang ni kita guna yang macam Haji cakap tadi pintas tu maksudnya semua kita masukkan dalam OPPM tu. Kalau ada 4 tadi semua masukkan dalam 4 OPPM tu dalam satu kan, satu OPPM ni. Pintas dalam orang ni lah. Ya, sebab kita dah letakkan objektif tu untuk 4 bidang kefasilan. So kita lihat kepada 4 pintas itu mengikut projek ataupun aktiviti yang boleh dirangkumkan sekali. Objektif sama, cuma objektif am berbeza ikut Kuri, Hem, Koko. Betul? Yes, betul. Okey. Yang sini tanggungjawab ni dikosongkan mengikut unit masing-masing yang bertanggungjawab. Betul. Alright. Okey. Maknanya di sini kita ambil satu je lah, boleh? OPPM? Boleh. Setuju? Boleh. Senang sikit. Alright, senang. Memang senang banyak. Bukan sikit banyak. Kalau ikut kena satu-satu lah, pening balik. Alright, okey. Kita dah setuju. Kita guna satu. Kalau contoh ada pemantau datang, kita print 4. Padahal satu OPPM je untuk 4 bidang kefasilan, 4 OPPM. Jadi sebenarnya 4 OPPM tu 4 OPPM adalah satu benda yang sama. Okay. Right. Selesai. Okay. Ada soalan berkaitan dengan OPPM, pintas? Nanti kita tengok, kita explore baru nampak. Haliza check ayat ni apa? Perkataan. Baik, Bos. Farah tukar dia punya ni. Alright. Okay. Tugasan kumpulan. Setakat ini rasanya tak ada. Nak tergelak. Tak ada. Okey. Syahrini suka betul. Dia sebab tak ada tugasan sebab kita tak boleh nak buat berbengkel. Kalau kita ada bersemuka baru kita nampak apa penemuan-penemuan yang mungkin kita tak nampak, orang lain nampak. Okey. So setakat ini tugasan kita akan buat selepas kita naik sekolah lah, kita ada masa. Tapi tak tahu bila lah. So untuk hari ini saya dah cuba buat penerangan berkaitan dengan pintas, OPPM dan tugasan tu kalau boleh kita buat di Melaka lah. Seronok. So saya nak maklumkan satu perkara. Sebenarnya dah 2-3 hari benda ni disebut. Bahawa semalam baru timbalan PPD plus ayat yang menyatakan bahawa program TS25 ditangguhkan selepas
kita bersemuka sesi persekolahan. Okey, sebab mungkin ada benda-benda yang saya pun tak pasti, kita pun tak dapat kepastian kenapa dalam program TS25 ni ditangguhkan, dan kita pun sebenarnya dah tahu netizen ni kan boleh tahan juga. Okay. So satu ayat yang disebut kita tumpukan kepada PDPR, tapi ayat itu saya rasa macam ni saya share. So saya share ni selepas rakaman ditutup. Okay, off rakaman selesai dah. Buka lagi ke? Syahrini matikan rakaman.